Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan semoga kita segera bertemu muka di Universiti kebanggaan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang terhormat saya ucapkan kepada pensyarah kursus Bahasa Melayu, Encik Daeng Zairi bin Ma'ruf, dan rekan-rekan kursus Bahasa Melayu untuk pelajar Nusantara. Dalam peluang ini, saya akan berkongsi tentang latar belakang saya sebagai pelajar asal Indonesia, sistem panggilan dalam bahasa Indonesia, adat budaya, tabu bahasa, serta 3 kategori kata. Saya harap daripada penjelasan saya, semoga Encik dan rekan-rekan senang dan lebih mengenali saya. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rini Retnosari, Encik dan kawan-kawan boleh panggil saya Rini. Saya dilahirkan pada 18 Ogos 1989. Saya berumur 32 tahun. Saya anak kedua dari 3 kakak beradik. Ibu dan ayah saya berdua-dua ialah orang Jawa. Saya lahir dan duduk di Pasuruan, wilayah Jawa Timur, Indonesia. Saya kini sedang mengikuti pengajian di peringkat PhD di Jabatan Sains Kimia, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya sekarang berada di semester 2. Oleh karena pandemik COVID-19 dan kuliah masih dijalankan dalam talian, saya sudah berada di Malaysia karena saya perlu kerja riset di Makmal. Saya duduk di Villa Tropika Apartemen, bilik 1213, Jalan Bistari, Taman Universiti, Kajang, Selangor. Saya sudah berkahwin dan mempunyai 1 orang anak perempuan. Setiap harinya saya bekerja sebagai pensyarah di Jabatan Kimia Universitas Negeri Malang, Jawa Timur sejak tahun 2015. Itu saja perkenalan diri saya. Semoga kita akan lebih rapat di masa hadapan, sebab kalau tak senang maka tak sayang. Seterusnya, saya akan membincangkan beberapa sistem panggilan dalam bahasa Indonesia. Sistem panggilan di Indonesia tidak ada panggilan khas atau khusus. Dalam majelis resmi, biasanya panggilan hormat itu cukup dipanggil dengan yang terhormat. Kemudian, mengikuti jawatan orang yang bersangkutan. Contohnya, panggilan untuk kepala negara. Itu kita biasanya memanggil dengan panggilan yang terhormat Bapak Presiden, dan seterusnya. Adapun panggilan untuk orang perempuan yang sudah berkawin ialah nyonya atau ibu. Manakala orang perempuan yang belum berkawin, kita panggil nona, kakak, teteh jika di Sunda, mbak di Jawa, uni di Minang. Manakala orang lelaki yang sudah berkawin, dipanggil tuan atau bapak. Tetapi orang lelaki yang belum berkawin dipanggil kang, akang, aa di Sunda, uda di Minang, mas di Jawa, bang atau abang. Sebagai puan yang lahir di Jawa, saya mempunyai panggilan sebagai mbak. Panggilan untuk perempuan muda di Jawa. Seterusnya, jika lelaki muda di Jawa dipanggil sebagai mas. Ada juga panggilan lain seperti ibu di Jawa masih bergelar ibu, manakala ayah masih bergelar ayah atau boleh dipanggil bapak. Seterusnya, untuk seorang makcik dalam keluarga ibu atau ayah dipanggil eyang putri,
atau simbah atau mbah. Manakala sebutan untuk pakcik dalam keluarga ibu atau ayah biasanya dipanggil eyang kakung, bahkung. Manakala sebutan untuk budak perempuan ialah enduk atau nok, tetapi budak lelaki boleh kita panggil le atau tole. Kakak wanita dari bapak atau ibu boleh kita panggil bude, manakala kakak lelaki dari bapak atau ibu kita panggil pakde. Seterusnya, kita berbincang tajuk yang ketiga, adat dan budaya Indonesia. Berbincang tentang adat dan budaya, Indonesia memiliki banyak adat dan budaya. Karena Indonesia terdiri daripada banyak suku atau kaum yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap wilayah di Indonesia terdapat tradisi dan budaya yang berbeza, bermula dari rumah adat, upacara adat, bentuk pakaian, makanan tradisional, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Adat dan budaya Indonesia ini kadangkala sama dan ada yang berbeza antar wilayah Indonesia. Sebagai seorang yang lahir di Jawa, saya akan berkongsi tentang adat budaya Jawa. Salah satu bentuk rumah adat di Jawa ialah joglo. Di wilayah Jawa juga terdapat berbagai ragam makanan tradisional seperti gudeg, karedok, lumpia, rawon, dan nasi tumpeng. Kebaya merupakan salah satu bentuk pakaian adat Jawa. Wilayah Jawa juga mempunyai ragam tarian seperti tari remo dan tari reog Ponorogo. Seterusnya, tajuk keempat ialah tabu bahasa. Tabu bahasa ialah sesuatu yang dilarang untuk berkata. Beberapa perkataan tabu dalam bahasa Indonesia ialah budak. Kata ini agak kasar diucapkan di Indonesia. Kata ini bermakna orang yang tak punya kuasa atas dirinya. Tetapi kata ini berarti anak lelaki atau perempuan kecil dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kata cik. Kata ini mempunyai makna panggilan untuk lelaki atau perempuan yang belum berkawin dalam bahasa Melayu. Tetapi, kata ini tak patut diucapkan, karena kata ini biasa diucapkan saat mengumpat di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur. Seterusnya, kata seronok. Kata ini tak patut diucapkan, karena bermakna gembira atau senang, tetapi mengandung arti negatif dan berbau mesum di Indonesia. Tetapi, kata ini bermakna gembira atau senang di bahasa Melayu. Seterusnya, tajuk berikutnya ialah kategori kata. Identiti Malaysia dengan mayoritas orang Melayu haruslah Malaysia mempunyai bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Sebagai pelajar dari luar negara, saya diwajibkan memahami bahasa Melayu dan boleh berbahasa Melayu dengan baik melalui kursus bahasa Melayu di UKM yang diajar oleh Encik Daeng Zairi bin Ma'ruf. Saya sedikit paham tentang bahasa Melayu dan prosedur penulisan dalam bahasa Melayu. Ada 3 kategori kata, yaitu kata berbeza tetapi makna sama, kata sama tetapi makna berbeza, kata atau makna sama tetapi sedikit beza bunyi atau ejaan atau suku kata. Tajuk pertama, kata berbeza tapi makna sama. Bagian ini kita melihat apa kata yang berbeza dalam bahasa Indonesia dan Malaysia, tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya, kita menyebut toko dalam bahasa Indonesia.
Tetapi di bahasa Melayu kita boleh panggil kedai. Contoh ayat yang menggunakan kedua kata ini, saya nak beli minyak di kedai runcit, bahasa Melayu. Saya akan membeli minyak di toko kelontong, itu di Indonesia. Kata yang lain selanjutnya, di Indonesia kita boleh panggil rumah sakit, tapi di bahasa Melayu kita panggil hospital. Contoh ayatnya, Rini pergi cek kesehatan di hospital, di bahasa Melayu. Untuk yang di bahasa Indonesia, contoh ayatnya, Rini pergi ke rumah sakit. Seterusnya yaitu jeruk. Dalam bahasa Indonesia kita panggil jeruk, di bahasa Melayu kita panggil oren. Contoh ayat, saya suka orange di bahasa Melayu. Di bahasa Indonesia, saya makan jeruk. Tajuk kedua, kata sama tetapi makna berbeza. Contohnya, perkataan lumayan. Pada bahasa Melayu, perkataan lumayan bermakna lebih daripada biasa atau sangat banyak. Sedangkan makna dalam bahasa Indonesia yaitu ialah sederhana atau cukup makan. Seterusnya, perkataan percuma bermakna tanpa bayaran dalam bahasa Melayu, sedangkan pada bahasa Indonesia bermakna sia-sia. Seterusnya, perkataan pusing. Pusing bermakna bergerak dalam bulatan atau berputar dalam bahasa Melayu dan bermakna pening atau sakit kepala pada bahasa Indonesia. Tajuk terakhir ialah kata atau makna sama tetapi sedikit beza bunyi atau suku kata atau ejaan. Contohnya, pada bahasa Indonesia kita panggil bus, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil bus. Contoh ayatnya, awak bertolak ke Kuala Lumpur dengan menggunakan bus. Seterusnya, perkataan rusak dalam bahasa Indonesia, sedangkan pada bahasa Melayu kita panggil rosak. Contoh ayatnya, kasur itu rosak. Seterusnya, perkataan resmi. Pada bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Melayu kita panggil rasmi. Contoh ayatnya, mereka mendapat surat rasmi dari university. Itu penjelasan ringkas tentang latar belakang saya, sistem panggilan, adat budaya, tabu bahasa, dan 3 kategori kata. Semoga ini dapat membuat Inci dan kawan-kawan mengenal saya lebih dekat. Semoga saya dalam kursus bahasa Melayu ini dapat berjalan dengan baik dan dapat banyak manfaat. Akhirnya, saya terima kasih atas perhatian Inci sebagai pensarah kursus bahasa Melayu dan rekan-rekan pelajar dalam kursus ini. Saya akhirkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.